Baik saudara, Fokus Negeri di Bawah Bayu, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar sokong usaha penganjuran program kebudayaan di Sabah. Butirannya bersama rakan penyampai Rita Aloysius di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik dia, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyokong usaha penganjuran program kebudayaan semua etnik di Sabah. Menterinya Datuk Christina Liew berharap lebih ramai pihak termasuk agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO tampil untuk melaksanakan inisiatif itu kerana menerusi kepelbagaian budaya ia mampu memupuk semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat. Menurut Datuk Christina, usaha itu sekaligus melestarikan budaya pelbagai etnik di negeri ini agar tidak hilang ditelan zaman, malah keunikan budaya juga menjadi tarikan kepada pelancong ke negeri ini. I think this is a very good program untuk promoting language, ethnic, and then also the perpaduan actually among all the groups of the ethnic. You see, just now the information given was 35 ethnic groups and 217 sub-ethnic groups. So they gathered together today for one-day seminar supaya mereka boleh cari jalan where they can promote three main factors: economy, culture, as well as education. Beliau ditemui media selepas merasmikan Seminar Solidariti Etnik 2023 sempena perayaan Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa 2023 anjuran Lembaga Kebudayaan Sabah dan Institusi Kajian Orang Asal Borneo, Universiti Malaysia Sabah di Penampang. Seminar yang dihadiri pelbagai persatuan etnik di Sabah ini diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya kuis Solidariti Etnik, kuis Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa, persembahan kebudayaan dan seminar mengenai bahasa etnik. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk terus menerajui kerajaan negeri. Presidennya Datuk Peter Anthony berkata ketetapan itu dibuat selaras pendirian parti yang menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita di peringkat parti iaitu kita sebenarnya menyokong siapa sahaja kerajaan di peringkat negeri Sabah, begitu juga di peringkat persekutuan. Namun perkara baru-baru berlaku ini kita jadikan ia sebagai pengajaran kita, sebagai sempadan kita semua untuk terus maju membangunkan negeri Sabah ini. Jadi saya bersama-sama dengan pimpinan tertinggi di peringkat KDM membuat keputusan untuk memberi sokongan penuh kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Noor bagi menerajui kepimpinan tertinggi di peringkat negeri Sabah. Beliau memberitahu sidang media di Penampang. Pada Januari lalu, KDM dalam satu kenyataan menarik sokongan terhadap Datuk Haji Ji kerana tidak lagi mempunyai sokongan majoriti sebagai Ketua Menteri. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan berita palsu atau kabar angin khususnya mengenai situasi keselamatan kerana ia boleh menimbulkan kegusaran masyarakat. Tindakan itu juga boleh menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat sehingga boleh menggugat keamanan negara. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Dato' Nur Alam Han Wahid Han meminta orang awam agar lebih bertanggungjawab dan merujuk kepada pihak berwajib bagi memastikan kesahihan sebarang maklumat atau berita yang diperolehi terutamanya melalui media sosial. Inginlah menyeru kepada masyarakat di luar supaya sentiasa peka, prihatin dan juga sentiasa lebih berhati-hati dalam sebarang penyebaran berita-berita yang tidak tepat, yang palsu. Kemudian dalam masa yang sama juga sentiasa berhati-hati dengan skamer ataupun perkara-perkara yang kita rasa agak sensitif lah dan boleh mencetuskan kegusaran. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM selepas menerima kunjungan daripada rombongan Jabatan Penyiaran RTM Sabah diketuai Timbalan Pengarahnya Aminah Samsudin Muhammad di Kota Kinabalu. Mengenai kunjungan ini, Datuk Nur Alam yakin MKN Sabah dan RTM akan dapat bekerjasama khususnya dalam menyebarkan berita sahih dan tepat berkaitan isu keselamatan.
Pelaksanaan menu Rahmah mendapat sambutan daripada pengusaha restoran di negeri ini. Ini termasuk pemilik restoran yang beroperasi di Kepayan Pinampang, Siti Zulaiha Abdul Muttalib, yang mengambil bahagian dalam inisiatif menawarkan menu tersebut bagi berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. Ketika ditemui RTM, Siti Zulaiha memberitahu, sejak memperkenalkan menu Rahmah sebulan lalu, sambutan daripada pelanggan amat menggalakkan. Alhamdulillah, sambutan yang sangat baik pada semua pelanggan, memang sangat ramai. InsyaAllah Dapur Bunda akan meneruskan menu Rahmah ini bagi membantu ramai rakyat di luar sana. Dalam pada itu, beliau berharap kerajaan dapat mempertimbang pemberian subsidi atau penurunan harga barangan kepada pengusaha restoran yang menawarkan menu Rahmah. Beliau yakin dengan harga barangan yang lebih rendah, lebih ramai pengusaha restoran menu Rahmah mampu bertahan untuk meneruskan inisiatif kerajaan perpaduan ini. Dapur Bunda menawarkan 2 menu Rahmah yang berlainan setiap hari dengan harga serendah RM4.90 serta air minuman percuma. Jasad Lance Corporal Adrian Baintim, 25 tahun, selamat tiba di lapangan terbang Sandakan pada 9.25 malam tadi. Jasad mendiang diterbangkan dari Pangkalan Tentera Udara Subang dengan pesawat Hercules C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pada 5.30 petang semalam yang turut diiringi beberapa ahli keluarga terdekat mendiang. Ketibaan jasad mendiang disambut penolong pegawai memerintah Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Kem Sri Kinabatangan Major Syahwirah Ma'ruf. Anggota tentera turut memberi penghormatan terakhir kepada Adrian, seorang anggota tentera darat daripada Grup Gerak Khas GGK atau Komando. Jasad mendiang kemudiannya dibawa ke kampung halamannya di Kampung Maliau Tongod bagi urusan pengebumian. Pada 7 Februari lepas, Adrian dilaporkan hilang ketika menjalani latihan menyelam di 0.7 Batu Nautika Barat Daya Pulau Undan, Melaka. Mendiang hilang ketika latihan eksersis pari harimau iaitu kursus juruselam bersama 6 pegawai dan 37 peserta dari Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulpak Sungai Udang, Melaka sebelum mayatnya ditemukan orang ramai dalam keadaan terdampar dan lengkap berpakaian sut penyelam di Pantai Bakau, Tanjung Sepat, Selangor pada 10.15 pagi Ahad lalu. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Dia. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah.